Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah dengan izinnya dan rahmatnya kita dapat bertemu pada petang ini untuk kelas kita pada minggu ke-5 sekarang. Okay, apa khabar semua? Najihah, Muhammad, Alhamdulillah baik. ya ramai Muhammad dalam kelas ni. Nur Azmina, Maisarah, Ana, Fatin, Fatah, Fathi, Aqih, dan semualah. Okey, saya harap semua dalam keadaan yang baik, sihat. InsyaAllah kita teruskan kelas kita pada hari ini. Okey, dengan pengiraan zakat. Okey, di mana setiap kumpulan saya dah minta dan saya dah beri satu soalan untuk pengiraan zakat. Okey, saya nak mulakan dulu dengan kumpulan yang buat zakat simpanan. Ada tak siapa-siapa yang buat semua soalan? Ha? Okey, kumpulan mana? Kumpulan 10. Okey, silakan Hafiz. Sekejap. Kawan saya share sekejap. Okey, silakan. Hello, dengar? Dengar? Okay, Boleh mulakan? Assalamualaikum dan selamat petang Dr. dan rakan-rakan. Hari ini kami dari grup 10 akan membentangkan Saya tak dengar suara ni. Line saya ke? Kamu tak bercakap? Bercakap ke tak ni? Siapa yang bercakap ya? Saya tak dengar. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tak dengar tadi. Ni baru dengar. Sorry. Okay. Line saya dengar putus-putus lah. Assalamualaikum Dr. dan rakan-rakan. Waalaikumsalam. Hari ini Okey. kami dari grup 10 akan membentangkan kaedah-kaedah pengiraan zakat simpanan. Fathi bercakap ke tak tu? Saya tak dengar. Pelajar yang lain dengar ke?
Susah juga doktor. Tak dengar. Fatahi, mungkin tukar ahli yang lain kot. Lain kamu tak berapa elok kot. Ustazah, tak apa saya teruskan lah Ustazah. Ha. Okey, kami dari Kuala 10 akan tentang kiraan zakat simpanan. Okey, slide seterusnya. Boleh share tak? Share pula. Buat apa ni? Ya abang buat. Alif, boleh tukar kepada slide seterusnya. Kat abang. Ya abang buat. Ya abang buat. Kakak buat. Tak ada apa ni. Alif, slide seterusnya Alif. Tak gerak apa. Buat slideshow boleh? Okay. Okey, slide seterusnya Syahid. Okay, sorry Ustazah, ada kesilapan sikit tadi. Okay, tak apa. Ni gambar ahli ya. Okey, slide seterusnya. Syahid. Okey, syarat kiraan zakat simpanan. Pertama, dia mestilah cukup nisab. Itu nisab semasa mengikut nilai harga emas semasa, iaitu 85 gram emas. Yang kedua, mestilah cukup haul, iaitu cukup setahun, iaitu 1 tahun hijrah, semakan 354 hari. Yang ketiga, mestilah kadar ialah 2.5% bersamaan 1/40. Okey, slide seterusnya. Okey, ini akaun 1. Okey, slide seterusnya. Okey, contoh kiraan zakat simpanan dalam satu akaun saja, iaitu mengikut baki akhir setahun. Macam kita yang tengok tadi, baki akhir dia dalam setahun 26,000. Jadi dia telah melebihi nisab dan genap setahun. Tahu haul dalam akaun 1 ini dikira dari 1/1/2020 hingga 31/12/2020. Maksudnya dah lebih pada tempoh haul lah. Justru zakat wang simpanan baki terakhir kali dengan 2.5%, 26,000, jadi dapat RM650. So jumlah zakat 650. Okey, seterusnya saya akan pas kepada kawan saya Arif. Okey, kita gerak kepada dengar kah? Dengar. Dengar. Okey. Kita gerak kepada soalan kedua. Cara kiraan kedua, iaitu kiraan dalam beberapa akaun mengikut baki terakhir. Maksud penggunaan cara ini ialah menggunakan baki terakhir dalam setiap akaun. Dalam akaun tersebut kan ada banyak baki kan. Sebelum ni kita campur semua baki, tapi cara yang kedua ni kita menggunakan baki yang terakhir. Kita tambah semua baki yang terakhir itu, kita dapatkan jumlah baki terakhir. Akhir sekali baru kita darab dengan 2.5%. Bila kita darab dengan 2.5%, jadi hasil daripada perkiraan tersebut merupakan zakat yang perlu dibayar. Begitulah cara yang penggunaan bagi kaedah kedua. Saya serahkan kepada presenter seterusnya. Next slide. Okay, baik. Dengar. Assalamualaikum. Bagi kiraan dalam beberapa akaun mengikut baki dalam setahun. Cara pengiraan lebih kurang sama dengan pengiraan yang tadi. Cuma ini untuk akaun mengikut baki yang terendah.
iaitu pada akaun yang pertama tadi 14,000, akaun kedua 17,000, akaun ketiga 20,100. And then jumlahkan semua, daripada jumlah dapat 51,000, so zakat yang perlu dibayar ialah RM1,277.50. Sekian saja. Okay. Terima kasih. Kumpulan 10, Hafif, Fadhi, Arif, Syahid dan Alif. Okey, yang lain-lain faham ke tak? Okey, sekejap saya nak tanya, negeri mana yang guna baki terendah? Baki terendah, tak silap saya negeri Johor Ustaz. Johor. Okey, yang baki 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 akhir, baki akhir negeri Kedah, negeri Selangor, kebanyakannya guna baki akhir. okey. Jadi ringkasnya ada berapa kaedah nak kira zakat simpanan? Ada 2 kaedah, tapi yang tadi tu saya tunjuk kalau yang pertama tu kalau hanya satu akaun saja. Kalau yang kedua tadi kalau beberapa akaun. Okey. Okay, Ustaz. Okey. So yang lain-lain nampak tak macam mana nak mengira zakat simpanan? Faham ke tak? Daripada apa yang telah dijelaskan tadi. Kalau faham saya tak nak cakap panjang-panjang. Okay, kalau ada soalan. Tak ada apa, semua diam bersetuju dan faham. Okey, alhamdulillah. Okay, itu untuk pengiraan zakat simpanan lah, simple lah. Okey, simpanan ini juga meliputi lah kalau dia ada simpan kat rumah pun, dia akan campur sekali lah dengan simpanan dalam bank. Okey. Okey, terima kasih. Kumpulan 10. Kita pergi kepada zakat emas. Kumpulan berapa zakat emas? Aisyah Nabila, kumpulan berapa? Dalam sekejap saja kumpulan saya. Apa dia? 8. Siapa nak share? Okey. Tak terdengar ke? Ya, dengar. Teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil daripada grup 8. Ni antara ahli grup 8. Okay, next. Okay, ini adalah soalan yang diberikan kepada kami. Iaitu Hana tinggal di Kedah, adalah penggemar barangan emas. Hana memiliki beberapa barangan perhiasan emas seberat 300 gram, iaitu emas 916 yang dipakai silih berganti. Barangan kemas itu adalah hadiah daripada suaminya Azli. Hana turut mempunyai 100 gram shilling emas, iaitu emas 916, akaun simpanan emas 995 di White Finance House sebanyak 300 gram dan rantai emas 999 yang hanya disimpan sejak 2 tahun lalu sebanyak 120 gram. Hana juga mempunyai sebutir mutiara yang dibeli pada harga RM5,000 pada 2 tahun lepas. Itu harga emas semasa, emas 916 harga 1 gram 240, emas 995 1 gram 250, emas 999 1 gram 260, nisak semasa RM20,500. Okay. So andaian semua semua barang kemas ini cukup setahun, kira dah cukup haul dah. Seterusnya. Sebelum tu. Okey, daripada soalan ni kan kita kena kira ada lima pengiraan daripada soalan ni.
Seterusnya kita ambil daripada negeri Kedah dan juga wilayah Persekutuan. So ni daripada negeri Kedah. Zakat emas di negeri Kedah kan, perhiasan iaitu emas yang dipakai, selalunya dipakai oleh wanita lah kan. So kadar biasa setempat iaitu 85 gram lah, 25 mayam ataupun 85 gram. Selalu kita kira ikut gram lah kan, senang. So dia tidak dikenakan zakat dan cukup ataupun melebihi 170 gram setelah cukup haul dan nisab, zakat wajib dibayar sebanyak 2.5%. Seterusnya untuk yang zakat emas yang simpanan, emas yang tidak dipakai tetapi disimpan. Jika cukup nisab 85 gram dan haul 1 tahun, wajib bayar zakat sebanyak 20% nilai yang diambil kira tidak termasuk batu permata. Seterusnya. Apa maksud kadar biasa setempat? Biasa setempat. Apa yang dimaksudkan yang tu? Haul kadar biasa setempat tu lah. Ikut negeri itulah, negeri Kedah. Kenapa dia tak dikenakan zakat tu? Sebab tak cukup nisab lagi. Cukup 25 gram lagi. Okey. Cukup nisab. Seterusnya. Yang ni cara pengiraan mengikut negeri Kedah. Yang tadi daripada soalan yang Hana tu kan. Dia soalan yang pengiraan yang pertama iaitu Hana memiliki beberapa barangan perhiasan emas sebanyak 300 gram iaitu emas 916 yang dipakai silih berganti. Makna kata bila dipakai silih berganti ni iaitu emas perhiasan lah. Kita kira macam yang tadi itu emas perhiasan. Emas perhiasan yang Hana punya ni 300 gram iaitu emas 916. Harga emas 1 gram 240. Jadi emas perhiasan yang dipakai hanya akan dikenakan lebih dikenakan zakat sebanyak 85 gram. So jadi 300 tolak 85 gram tu apa? Emas yang dipakai tu mesti cukup atau melebihi 170 gram baru dikenakan bayaran zakat. Kenapa tolak 85? Kenapa tolak 85 gram? 85 gram tu disebabkan kadar nisab tu lah. 300 gram kadar nisab tu. Jadi 215 gram. So 215 gram tu kali dengan harga emas 1 gram tu jadi dapat RM51,600. Okay, first kali ada berapa jenis zakat untuk emas ni? Yang carta yang tadi tu kamu tak terang habis tu. Okay, yang ni memang ambil daripada zakat Kedah betul. Zakat emas yang dari Kedah. Okay, kena terangkan dulu. Ada berapa jenis zakat emas? Zakat emas ada 2 jenis, perhiasan dengan simpanan. Okey, apa yang masukkan dengan zakat emas perhiasan? Perhiasan ni emas yang dipakai. Selalunya memang dipakai oleh kaum perempuan lah. Emas yang dipakai. Kalau emas simpanan ni emas yang tak dipakai dan disimpan lah, macam silih emas.
Okay, bagi emas yang dipakai macam mana pengiraan zakat dia? Kalau emas tu dia hanya ada 85 gram, maka dia tak dikenakan bayaran zakat. Tapi kalau dia ada 170 gram dan 175 gram ni apa? 170 gram? kalau apa tu emas yang dia ada tu melebihi 170 gram. 170 gram tu benda apa? Emas perhiasan lah. Ya. Yalah emas perhiasan. Kenapa 175 gram tu? Ha. Kenapa 170 gram? 170 gram tu sebenarnya apa? Nisab. Ikut atau Nisab ke? setelah cukup haul dan nisab zakat wajib bayar sebanyak 25%. Cukup tu. Okay, tak apa. Sat lagi kita pergi tengok yang satu lagi negeri kan buat apa? Selangor. Wilayah Wilayah. Tak apa. Sat lagi kita tengok yang wilayah. Seterusnya kedua ni 100 gram silik emas, iaitu emas simpanan. Jadi bila emas simpanan ni dia kena bayar semua zakat lah. So 1 gram emas 240. Jadi berat emas siling emas ni 1 gram. 1 gram jadi 1 gram kali 240 dapat 24,000. So kadar yang dikenakan 25% kali 24,000, sejumlah yang dikenakan hanya RM600. Seterusnya 300 gram simpanan emas di Kuwait Finance House. Ini juga emas simpanan, iaitu emas 995. So 1 gram emas 995 ni RM250. Berat emas 300 gram tu kali dengan 250 dapat 75,000. So kadar yang dikenakan 25% kali 75,000. Sejumlah yang dikenakan bayaran tu sebanyak RM1,875. Okay. Seterusnya yang empat ni 120 gram rantai emas simpanan, iaitu emas 999. Harga emas 999 ni 1 gram 260. Jadi berat emas ada 120 gram kali dengan 260 harga emas tu dapat jawapan RM31,200. Jadi kadar yang dikenakan 25% kali RM31,200 dan juga bayaran dikenakan sebanyak RM780. So yang kelima, Hana juga ada sebutir mutiara yang dibeli pada harga RM5,000 2 tahun lepas, tapi tidak dikenakan zakat kerana tidak dianggap sebagai aset yang berkembang. Kenapa mutiara bukan aset yang berkembang? Sebab dia dikhususkan untuk kegunaan peribadi. Emas tadi pun dikhususkan untuk kegunaan peribadi? Tapi dia macam apa tu, belian ni macam mutiara ni macam dia tak ada apa orang cakap intrinsic value macam tu. Apa dia? Intrinsic value. Maksudnya kalau kita jual tahun depan pun mungkin dia punya susut ke sama lah. Okay. Jadi sebenarnya mutiara ni dia bukan emas. Ni kalau barang kemas dia ada batu-batu pun, yang batu-batu tu pun tak perlu dikira untuk zakat sebab dia bukan emas. Yang kenanya adalah emas perak. Okay, jadi yang tu bukan emas perak. Ya, kerana memanglah dia mutiara ni kalau kita nak jual
Kalau kita ada mutiara kemudian kita nak jual, harga dia mahal tak? Tak. Harga dia tak, dia tak ada harga sangat dah. Tapi yang tepatnya lah dia bukan emas. Dia bukan emas. Yang dikenakan ialah emas ataupun perak. Okey. Okay, seterusnya. Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak menerangkan tentang jalan pengiraan mengikut mengikut Pusat Pemungutan Zakat Wilayah Persekutuan. Sebenarnya semua pengiraan hampir sama dengan yang zakat Kedah tadi, cuma yang berbeza dari segi emas yang dipakai berulang kali. Kalau mengikut Pusat Pemungutan Zakat Wilayah Persekutuan, cakap emas dalam satu dinar yang dipakai Wilayah Persekutuan telah menetapkan kadar uruf emas perhiasan sebanyak 800 gram. Justru sebarang pemakaian yang berulang ataupun sekali dalam tempoh setahun melebihi 800 gram wajib dikeluarkan zakat ke atasnya. Tapi di sini dalam soalan tu Hana dia pakai 300 gram saja. Tapi maksudnya dia tidak dikira kerana tidak melebihi 800 gram. Okay, jadi 800 gram ni ialah Uruf. uruf bagi Emas perhiasan untuk zakat. uruf di mana? Di wilayah persekutuan. Uruf di wilayah persekutuan. Jadi in case lah kalau dia ada 900 gram. Dia bukan 300 gram, kalau 900 gram maka pengiraannya macam mana? Pengiraannya 900 gram darab dengan kadar emas untuk tahun tu, lepas darab dengan 2.5. Betul ke? Sekejap. Berat emas yang dipakai, lepas tu darab dengan harga emas semasa, lepas tu 2.5% kadar zakat. Dia orang dah tukar keputusan cara pengiraan ke ni? Tak. Saya baca melalui website PPZ. Yalah, dia orang dah tukar cara pengiraan ke? Dia tulis macam ni kat situ. Macam ni. Emas yang dipakai Emas yang dipakai. Kat situ contoh dia berapa? 900 gram. Apa? 900 gram contohnya. 9 900 gram. Terus darab dengan 2.5. Terus darab harga emas semasa darab dengan 2.5. Sekejap saya cek. Saya tunjuk. Okey, share. Okey, emas. Emas perhiasan yang dipakai dalam tempoh setahun 900 gram. Emas yang dipakai. Berat emas dipakai jika uruf masa-masa. Dia dah ubah lah kaedah pengiraan dia. Bawah lagi. Emas yang disimpan yang tidak dipakai. Bawah lagi ada apa lagi? Sebab sebelum ini dia akan tolak dengan nilai tolak uruf. Contohnya naik atas balik. Sebelum ini berat emas yang dipakai 900 gram, nilai urufnya dia 800 kan? Jadi dia akan tolak nilai uruf dulu. Jadi dia tinggal 100 gram saja. Itu 100 gram tu saja yang dikenakan zakat. Yang melebihi uruf saja yang dikenakan zakat. Tapi ni dia orang dah ubah lah.
Dia orang dah mungkin ada fatwa baru lah kot. Tanpa menolak uruf. Pemakaian mengikut uruf. Jadi sebab tu dia tak tolak dengan 800 gram sebab uruf di wilayah 800 gram. So ni dia tak tolak dah. Okey, yang Kedah tadi yang Kedah tadi dia tolak tu yang saya tanya tu 170 gram tu adakah uruf bagi Kedah? Betul. Okey, so yang tu uruf bagi Kedah tapi dia tolak nisab. Kaedahnya ialah dia menolak nisab. Betul? Dia tolak tapi dia tulis dalam tu kadar uruf. Tengok dalam yang dalam carta tu. Yang Dia kata 85 gram tu ialah kadar uruf. Nampak tak? Kan? Dalam kiraan dia tu kan 179 tolak 85 gram. Dia kata 85 gram itu adalah kadar uruf. Tapi yang 170 gram tu kamu kata ialah uruf. Yang mana satu uruf ni sebenarnya? Okey, cuba pergi dekat Kedah, masukkan dekat kalkulator dia. Dekat kalkulator kira zakat. Kita cuba try masuk dalam kalkulator dia. Zakat emas, kamu tak tulis zakat emas. Saya tengok dekat link dekat WhatsApp. Okey, ni zakat emas simpanan ada dalam zakat emas pakai ada tak? Ni kalau simpan. Okey, tengok kalau tak apa kita tengok. Kalau yang simpan tengok harga berat, harga emas. Okey, betul lah zakat akan dikenakan jika cukup 85 gram. 85 gram ialah nisab bagi emas lah ataupun bagi duit, bagi simpanan. Okey. Dia tolak berat batu permata. Maknanya kalau dia ada barang kemas, dia ada cincin tapi ada batu permata, dia tolak lah, boleh tolak lah berat batu permata tersebut. Okey, sebab yang dikenakan zakat ialah hanyalah emas, bukan batu-batu yang ada tu. Okey, ada tak zakat, tengok zakat emas pakai ada tak? Tak ada tak ada. Tak apalah, kita tengok yang negeri lain, negeri wilayah tadi emas pakai dia. Nak tengok kat kalkulator dia masih lagi tolak ataupun tak. Ada zakat lah nanti. Okey, zakat emas. Okey. Okey, nilai emas uruf 800 gram. Harga emas. Berat jenis emas pakai. Okey. Okey, cuba letak 900 gram tengok. Jumlah yang dimiliki. Okey. $900 sama dengan tadi, contoh tadi. Kan ni sama kan? Tapi disebabkan dia punya nilai emas dah tak sama. Okey, maksudnya dia memang tak tolak uruf kan? Cuba kira manual 900 kali harga emas 238.81 kali 2.5. Dapat berapa?
Sekejap. Sama tak jawapan dia? Sama lah, dia kira 900 tu. Kalau tidak dia hanya balance dia 100 je. Kalau 100 jadi 2,000. 380. 55. Betul tu sampai Sama 5. Ustazah, sama. Zakat dia 53,000 kan? 5,000. Zakat dia 5,000. Betul lah. Betul kan? Betul-betul. Dia dah memang tak tolak lah macam tu. Ini mungkin pandangan yang baru lah. Okey, tak apa. Tapi ada negeri yang dia tolak huruf. Okey. Ada negeri yang memang dia tidak mengambil kira huruf. Contoh lain ialah negeri Perlis pun dia tak tolak. Dia tak tolak huruf. Tapi cuma yang Kedah ni saya tak pasti juga ni dia cara pengiraan dia. Huruf dia kata 85 tapi yang 170 tu apa dia? Saya tengok pengiraan tu yang 170 tu dia cakap berat emas. Zakat hanya dikenakan jika cukup 170 gram atau lebih. Ya kalau Berat emas kenapa 170 gram tu? Kalau nisab ialah 85 gram. Okey, nisab dia 85 gram. So kalau cukup 85 gram kenalah. Tapi bila ni cukup atau kenapa nilai dia 170 gram tu? Apa sebenarnya 170 gram tu? tahu memang dia kita Adakah dia huruf? Tapi dalam ni dia kata 85 tu elak huruf. 85 gram tu elak huruf. Yang tu saya pun tak pasti juga. Mungkin kamu boleh tanyalah. Kita pun tanya zakat Kedah. 170 gram ni apa? Adakah ia huruf? Dan tengok kalau huruf, kenapa 85 gram tu pula jadi huruf? Berapa banyak huruf? Boleh? boleh nanti saya Nanti tanya. Tanya zakat Kedah. okey. Okey, terima kasih. Yang lain faham ke? Ada soalan tak? Semuanya diam, membisu sebab faham. Okey, fahamlah tu. Kenapa? Tu pun saya dah tanya dah kan. Saya minta mereka clarify balik dengan zakat Kedah. So tak ada apa dah. Kita pergi kepada yang seterusnya. Kita ada zakat apa lagi? Kita pergi kepada kumpulan 1 lah. Kita follow lah nama kumpulan. Kumpulan 1. Saya bukan prof nak. Mana dia kumpulan 1? Okey, kita pergi kumpulan 2. Assalamualaikum Azhar. Ya, Waalaikumsalam. Azhar dengar Azhar? Okey, saya share. Pendapatan. Okey, Ustazah nampak ya? Nampak. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang pada Boleh buat Ustazah. slideshow tak? Boleh Ustazah. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang kepada Ustazah dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Saya Jafni Haikal Bijosli. Saya mewakili kumpulan 2 untuk membentangkan tentang zakat pendapatan.
Okey. Jadi konsep zakat pendapatan ialah zakat pendapatan ialah zakat yang dikenakan ke atas semua jenis sumber pendapatan hasil upah yang diperolehi daripada perkhidmatan, pekerjaan, aktiviti yang menghasilkan pendapatan bagi seorang Muslim. Jadinya setiap Muslim yang bekerja seharusnya mengeluarkan zakat untuk membantu golongan asnaf. Kenapa? Itu akan dibincangkan di slide seterusnya. Okey, sekejap. Apa slide tadi? Okey, Azhar. Okay, saya nak tegur jugalah walaupun dia benda teknikal. Dari segi ejaan lah. Ejaan ke atas. Kiri kena jauh. Okey. Okey, kemudian antara koma dengan perkataan selepasnya kena jauh. Macam pendapatan hasil upah tu kan. Hasil dengan koma tu mesti jauhkan. Okey, Muslim adalah kata nama umum ke kata nama khas? Khas, Azhar. Okey. Terima kasih, Azhar. Okey, tak apa. Okay, next. Okey, seterusnya saya akan bincangkan tentang syarat pendapatan zakat. Sabda Rasulullah SAW, menjadi satu kewajipan ke atas setiap Muslim bersedekah, yakni zakat. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana yang tidak mempunyai harta? Baginda menjawab, bekerja untuk mendapat sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah. Mereka bertanya, kalau tidak mempunyai pekerjaan? Baginda bersabda, tolonglah mereka yang meminta pertolongan. Mereka bertanya lagi, bagaimana pula jika tidak berkuasa? Baginda menjawab, kerja ke jalan kebaikan dan tinggalkan kejahatan. Hal itu merupakan sedekah. Hadis riwayat Muslim. Allah SWT juga telah menjelaskan bahawa segala hasil usaha yang baik itu wajib dizakat. Oleh itu, bagi sesiapa yang menjadikan makan gaji itu sebagai satu profession, maka itu juga termasuk hasil usaha yang wajib dizakat. Okay, ini antara soalan kami, iaitu Encik Azli, 40 tahun, merupakan anak kelahiran di Kedah. Beliau kini menetap di Kelang, Selangor, merupakan seorang pengurus bahagian semua manusia di syarikat Maju Bahagia di Kelang, Selangor. Pada tahun 2019, beliau menerima gaji bulanan sebanyak RM20,000 sebulan. Isteri beliau, Hana, adalah seorang suri rumah sepenuh masa kerana memberi tumpuan menjaga seorang anak angkat mereka yang menghidapi masalah jantung berlubang. 2 orang anak kandungnya masih bersekolah di sekolah rendah dan menengah. Beliau mempunyai 2 buah rumah sewa, iaitu sebuah rumah teres setingkat dan sebuah rumah teres 2 tingkat. Rumah pertama disewakan dengan harga sewaan sebanyak RM500 sebulan. Rumah kedua pula disewakan sebanyak RM650 sebulan. Perbelanjaan untuk kedua-dua anaknya yang bersekolah mencecah RM5,000 setahun bagi setiap orang. Manakala perbelanjaan untuk anaknya yang sakit mencecah RM6,000 setahun. Beliau turut membuat simpanan di tabung haji sebanyak RM500 sebulan dan tabungan di KWSP iaitu sebanyak 11% daripada gaji bulanannya. Jadi ini antara hasil jalan kiri kami dan telah kami bincangkan. Jadi saya akan terangkan secara spesifik. Ini saya rujuk daripada kalender zakat Selangor, tapi ada certain amount ataupun certain jumlah yang tidak boleh kami tetapkan di situ untuk kami mendapatkan jumlah yang sepatutnya. Seperti contoh di Selangor, anak yang masih bersekolah mendapat perbelanjaan daripada ketua keluarga sebanyak RM5,000, sama seperti dinyatakan oleh soalan tersebut. Namun begitu, seperti kita tahu, anak angkatnya mendapat lebihan RM1,000 daripada anak-anak ni yang lain kerana mempunyai masalah jantung berlubang. Jadi kami bercadang untuk kira secara manual, tapi masih merujuk kepada kalender zakat Selangor. Okey, jadi saya tunjukkan di sini gaji Encik Azli selama sebulan. Saya telah kira sebanyak maafkan saya telah jumlahkan gaji Encik Azli dalam setahun dan hasil pendapatan daripada kedua-dua rumah sewanya juga dalam setahun, iaitu RM240,000 setahun gajinya secara kasar, dan pendapatan sewa daripada sewa rumahnya RM13,800 setahun. Jadi saya juga total up ataupun saya jumlahkan juga
Jadi dua orang anak kandungnya yang sihat mendapat perbelanjaan 5,000 setahun, dan saya darabkan kepada dua kerana mereka mendapat seorang satu 5,000 untuk seorang, dan seorang anaknya tidak sihat iaitu 6,000 setahun. Jadi total up dia ialah 16,000 setahun. Jadi ini jumlah kiraan untuk tabung haji Encik Azli selama setahun, dan ini jumlah kiraan KWSP untuk Encik Azli untuk sebulan 2,200, dan didarabkan dengan 12 untuk jumlah kiraan setahun. Jadi ini antara jumlahnya. Saya campurkan dua sekali, gaji dan sewa Encik Azli. Jadi dapat pendapatan kasar. Jadi melalui pendapatan kasar ini tidak boleh lagi didarabkan dengan jumlah untuk kita dapatkan jumlah layak zakat, kerana Encik Azli masih perlu melunaskan tanggungjawabnya sebagai ketua keluarga, iaitu memberi belanja kepada anak-anak dan membuat potongan KWSP yang telah dinyatakan, dan juga potongan tabung haji. Jadi ini antara jumlah yang layak zakat untuk kita mula mengira berapa Encik Azli perlu membayar zakat selama setahun ataupun sebulan. Jadi ini hasilnya daripada perbincangan kami. Jadi Encik Azli perlu membayar 5,135 setahun daripada zakatnya, dan jika sebulan pula Encik Azli perlu membayar sebanyak RM427.91 untuk sebulan. Jadi itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Sebelum tu saya minta maaf ni tulisan saya tau. Memang tulisan saya telah buat habis baik. Maaf saya kalau tak faham tu boleh tanya je. Dia nombor berapa ke? Saya nak cakap seorang-seorang pula tak Sat. Okey. Okey, kenapa darab 12 tu? 5 mana dia ni? Bawah tu dia. Bawah. Ini. Bawah. Dah dapat dah zakat setahun dia. Ya Zakat untuk Allah. tahun itu nah. Zakat untuk tahun itu, bukan zakat setahun untuk tahun itu. Bukan setiap tahun jumlah yang sama lah. Betul. Baik sudah. Okey, sebab kita kira setahun-tahun. Okey, zakat untuk tahun itu 2019. Okey, jumlah dia 5,135. Ini yang bawah tu kenapa dia darab 12? Ya Allah, Ustazah. Saya baru perasan Ustazah. Teknikal saya sendiri. Saya careless. Saya mengaku saya careless. Untuk mendapatkan jumlah sebulan, kita perlu bahagi, bukan darab ya. Maafkan saya kawan-kawan dan Ustazah. Okey. Nanti betulkan. Okey. Kamu hanya tengok di Selangor sajalah. Tak tengok di negeri lain ya? Kerana Encik Azli dia menetap di Selangor. Jadi seperti Ustazah terangkan, dia perlu membayar zakat tempat dia menetap. Okey, betul. Okey, cuma secara biar dulu jangan share lagi. Okey, secara ringkasnya pengiraan zakat pendapatan ni ada dua kaedah lah. Satu ialah dengan tolakan pendapatan bersih, pendapatan kasar tolak pembelanjaan asas. Jadi jumlah bakinya adalah jumlah yang perlu dizakatkan lah. Jumlah pendapatan, jumlah hasil yang perlu dizakatkan. Jumlah itulah. Kalau macam dalam kes ni 205,400. Tu dah saya sebut 205. Darab dengan 2.5% lah kadar zakat. Okey. Satu lagi kaedah ialah pendapatan kasar. Itulah jumlah yang layak dizakatkan. Jadi pendapatan kasar dia darab dengan 2.5. Dia tidak ada tolakan. Jadi sebenarnya seorang tu dia boleh pilih lah. Okay, dia nak guna kaedah yang mana. Okay, dengan tolakan ataupun tanpa tolakan. Okay, dia ambil pendapatan kasar saja. Ataupun dia nak ambil pendapatan bersih. Nak dapatkan pendapatan bersih tadi tu maksudnya jumlah pendapatan, jumlah hasil dia tolak perbelanjaan asas. Itu dua kaedah untuk mengira zakat pendapatan. Okey, naik ke atas sikit je. Okey. Saya nak tanya kenapa sewa rumah tu pun dicampur? Kerana
segala jenis mengikut kalender, astaghfirullahalazim. Mengikut kalkulator zakat Selangor, saya rujuk ada satu ruangan di situ ditulis apa-apa jenis pendapatan. Jadinya ada sewaan ke, penjagaan tepi ke, side income dia. Jadi saya campurkan kedua-dua sekali kerana kedua-duanya merupakan pendapatan Cik Azli. Okey, betul lah tu. Okey, konsep zakat pendapatan ni ialah semua jenis hasil yang dia dapat. Tidak termasuk perniagaan lah. Okay, kalau perniagaan dia kira zakat perniagaan lah. Okey. Tapi yang mana hasil-hasil yang dia dapat, sama ada dia kerja, dapat gaji, dia dapat allowance, dapat apa lagi orang kerja. Mungkin dia dapat hadiah dalam bentuk wang tunai. Apa sajalah. Okay, kalau dia pencen, dia dapat gratuity ke, itu semua akan dicampur. Untuk dalam tempoh tahun itulah, tahun semasa. Okay, dia ni betul lah, dia gaji tambah dengan sewa rumah. Kalau dia dah ada buat part time, apa-apa dapat income lagi, so akan tambahlah kepada jumlah pendapatan dia. Okay, dah betul yang tu. Kemudian untuk tolakan ni ialah konsepnya ialah ditolak perbelanjaan asas. Jadi kalau kamu tengok dekat portal ataupun website zakat, okey, dia senaraikanlah apa dia perbelanjaan asas yang dibenarkan untuk ditolak sewaktu mengira zakat pendapatan. Okey, kalau di Selangor dia ada item-item dia. Contohnya dia ada perbelanjaan untuk diri. Okey, kalau dalam ni suami. Okey. Kemudian dia ada perbelanjaan untuk isteri. Dia ada anak. Anak pula ada yang dia lebih spesifik. Okey, anak sekolah rendah ada nilai tolakan. Anak sekolah menengah ada nilai dia. Anak IPT ada nilai dia. Okay, kemudian kalau di Selangor juga dia ada lagi pula untuk anak yang saya tak ingat istilah dia apa. OKU ke tak sihat ke sakit apa saya tak ingat. Ada nilai dia. Okay, jadi dalam kes ini yang tadi kamu kata memang betul kalau dalam zakat Selangor dia memang tetapkan untuk anak yang sekolah tu 5,000 seorang. Yafni? Betul Azhar. Dia Okay. ditetapkan. So kalau dia orang tetap 5,000, so okeylah 5,000 walaupun perbelanjaan sebenar dia, katalah perbelanjaan sebenar dia 6,000. Tapi kena ikut yang dibenarkan oleh pusat zakat tadi. So dalam kes ini mereka benarkan hanya 5,000. So memang dia pun belanja 5,000. So okeylah. Tapi bagi anak yang tak sihat ni kena rujuk. Dalam dekat Selangor dia bagi pelepasan berapa? Kalau dekat Selangor, saya tak boleh dekat portal tu saya tak boleh adjust certain amount yang betul-betul yang Dia sebab kena ikut yang tu sebenarnya. Bukan ikut perbelanjaan yang sebenar dia. Okay. So kalau dalam tu dia tulis hanya 5,500, so kita kena tulis 5,000, kita kena kira 5,500 lah, kita tak boleh letak 6,000. Itu perbelanjaan yang tolakan yang dibenarkan. Okey. Mana nanti kamu rujuk balik dekat pusat zakat, tengok nilai dia. Kemudian so kita tolakkan kita kepada perbelanjaan untuk anak. Kemudian okey, KWSP. Kenapa KWSP ni ditolak dan tabung haji juga ditolak? kerana saya rujuk juga pada portal zakat Selangor. Apabila selesai dia buat pemotongan untuk tanggungjawab sebagai ketua keluarga iaitu perbelanjaan diri untuk isteri, anak, isteri, anak, ibu bapa. Jadi Encik Azli tidak memberikan duit untuk pada isteri dan ibu bapanya. Ada apa pada untuk isteri dan anak? Tak tolak. Isteri dan anak pula, untuk diri dia dan isterinya. Sebab dalam certain amount tu dekat portal zakat Selangor dia perlu ditetapkan. Jadi saya tak dapat exact amount daripada soalan tu untuk perbelanjaan diri. Okey, dia macam ni. Okey, cuba share dengan saya yang portal Selangor tu. Okey, Sah.
Okey, konsepnya untuk pelepasan ataupun perbelanjaan asas itu, okey, pusat zakat dia dah tetapkan dah berapa. So kita ikut yang tu saja walaupun kita punya perbelanjaan sendiri kita berbeza. Mungkin lebih banyak ataupun lebih banyak daripada tu kita ikut yang ditetapkan. Itu dia punya konsep dia lah. Okay, memang dalam soalan saya tak bagi perbelanjaan diri. Tetapi bila kita nak mengira, sebenarnya tak salah, tak tolak pun tak salah. Tapi dibenarkan untuk buat tolakan. Sebab zakat ni kalau you nak bayar lebih tak ada masalah. Okay, jangan bayar kurang daripada yang wajib. Jadi kalau tak nak tolak untuk diri sendiri, pelajaran sendiri pun dia tak nak tolak, tak ada masalah. Buat tak zakat Selangor? Ustazah, lain saya lambat sikit. Ustazah nampak ke? Okey, okey kat sini. Okey, bawah sikit. Okey, tengok itu bahagian komponen pendapatan. Tadi saya terangkan. Okey, had kifayah isi rumah. Ada tak dia keluar apa-apa? Cuba buka yang A, yang B1. Okey. Jadi kamu sebenarnya boleh masukkan dalam pengiraan kamu tu. Oh, untuk ketua keluarga dia tu dia tetapkan dah tu. 12936. Yang tu lah. Nanti kamu masukkan dalam pengiraan kamu. Kemudian untuk dewasa, ada tak debu isteri? Dewasa bekerja. Isteri dia tak bubuh mungkin boleh berdewasa lah. Tak ada, selalu ada isteri tau. Itu satu lagi tu PPZ Ustazah kan? Kalau saya tak silap. Oh ya, yang ni dia tak ada no. Okey, tak apalah. Kemudian tanggungan anak apa semua tu kita kalau di sini kita just masukkan berapa orang lah, tapi bila kita nak buat manual kita kena faham lah konsepnya macam mana. Maknanya kamu buat manual, kamu tulislah berapa anak umur, ni kalau anak berumur 7 hingga 17 tahun. Tadi anak Azli tadi berapa umur? Sekolah rendah kan? Sekolah rendah. So nilai dia bukan 5,000 lah. Seorang ialah 4,008 sahaja. So kamu kena tulis 4,008 kali, kalau 2 orang kali 2 lah. Okay, nanti baiki balik kemudian had kifayah tambahan. Had kifayah, dia ada tanggungan OKU, pesakit kronik. Kos penjagaan anak. Mungkin yang anak dia tadi yang sakit tu kita katakan pesakit kronik. Dia tambahlah 2664. Dia buah 1, nombor 1. Mana nanti kamu tambahlah 2664. Tengok sat yang B1 tadi. Katalah OKU tu saya tak abang berapa umur. Saya tak abang kan? Ustazah tak abang. Saya tak abang. Kalau nak detail lagi maknanya sebenarnya dia tambahan lah tu. Tanggungan dia katalah umur yang OKU tu 6 tahun ke bawah. So nilai dia 1740 untuk tolakan untuk dia seorang 1740 dan had kifayah tambahan. Campur dengan 2,000 berapa tu Ustaz kan? Betul Ustazah. Faham tak? Faham Ustazah. Yang lain faham tak? Kalau tak faham tanya. Faham. Alhamdulillah. Lepas tu dah kita dapat had kifayah dia. Had kifayah isi rumah ni maksudnya perbelanjaan asas bagi isi rumah. Tolakan lain. Dia tengok tolakan lain. Cuba buka tolakan lain. Caruman KWSP. Kenapa caruman KWSP ni ditolak? Kerana tadi kamu jawab lah ke? Saya tak jawab lagi. Kenapa KWSP ni ditolak? Seperti dia telah ditetapkan dalam kontrak pekerjaan, gaji perlu ditolakkan. Betul. Betul gaji kena tolak KWSP, tapi kenapa bila nak kira zakat kita tolak?
Simpanan wajib bekerja, betul. Tapi kenapa dia kira zakat kena tolak ni? Boleh tolak lah, bukanlah wajib tolak. Boleh tolak. Supaya kita dapat jumlah yang sepatutnya kita boleh bayar zakat. Alah, kenapa tu tolak? Kenapa Okey, Duit kenapa? duit kita tu. Nak Okey, saya sebab jawabkan? okey, Silakan, siapa nak bantu? tolong Fatah. Macam ni, okey. Bila kita tolak KWSP tu kita tak guna pun duit tu. Jadi zakat pendapatan yang kita nak tolak tu adalah zakat yang tahunan yang kita guna. Jadi kat situ kalau kita tengok KWSP ataupun cukai-cukai tertentu yang kita kena tolak memang tak termasuk, tak dikira sekali. Termasuklah sekali dengan cukai KWSP sebab kita tak guna duit tu lagi. Duit tu kita akan guna lepas bersara. Faham tak? Tak tepat ni. Kau kena cari hadis ke? Siapa nak cuba lagi bagi tepat lagi? Tak tepat Betul, juga. memang kita tak Tapi guna dia tu. rasa- Tapi dia ada istilah lain lagi yang lebih tepat. Oh, dia ada istilah doktor. Tapi tak yang saya faham kalau yang KWSP ni dia apa tu ni yang ni simpanan yang wajib sebenarnya Simpanan wajib. Lagi? Sikit lagi. simpanan wajib yang tak dikenakan caruman ke? Kan dia simpanan wajib yang perlu ditolak sebab Sebab tu kenapa? hilang doktor ayat saya. Saya tolong doktor. Siapa nak sambung? Nadia. Sebab WSP tu dia bukan harta pemilikan sempurna. Ya, betul. Tepat sekali. Okay, dia bukan milik sempurna. Kenapa dia bukan milik sempurna? Kenapa? Bukan milik sempurna KWSP. Sebab kan daripada kan dah dikeluarkan daripada gaji. Dia punya nilai tu dah dikeluarkan daripada gaji. So Cepat. Siapa nak jawab lagi ni? Saya cuba doktor, saya backup. Okey. Saya backup balik sebab dia tak sempurna, bukan milik kita sepenuhnya. KWSP yang jaga. Itu saya faham. KWSP yang jaga sebahagian pada gaji kita. Jadi bukanlah kita dapat gaji kita tu sepenuhnya. Ada potongan. kita tak KWSP kita jaga. tak ada hak sepenuhnya terhadap harta KWSP tu. Ulang balik. Kita tak ada hak sepenuhnya. Ya, betul. Sebab kita tak ada hak sepenuhnya. KWSP kita tak boleh ambil ikut suka kita. Bila masa rasa nak guna lah, ambil pergi buat pula macam duit kita dekat dalam bank simpanan kan, dalam akaun simpanan. Dia tak boleh macam tu. Dia ada syarat-syarat dia. Okey, syarat-syarat untuk kita buat pengeluaran KWSP. Contohnya nak beli untuk ada skim perumahan, pendidikan. Dan dia ada tempoh sampai umur berapa, baru kita boleh bawa keluar berapa persen, kemudian si pencen boleh bawa keluar semua. Okey, sebab tu dia bukan milik sempurna. Okey, so settle KWSP faham dah. Kemudian tabung haji. Kenapa tolak? Kenapa tolak tabung haji? Siapa nak cuba? Cubalah, kalau tidak kamu mengantuk aja. Tak dengar orang bercakap. Salah pun tak apa. Sebab tabung haji kena simpan bulan-bulan sama macam KWSP. Okey, tabung haji ni wajib ke simpan? Wajib tak simpan? Tak wajib. Okey, tak wajib tu. Siapa lagi nak cuba? Saya nak tolong. Saya nak cuba doktor. Ya, sila. Sebab kalau kita dah simpan dengan tabung haji,
pihak tabung haji pun dikenakan zakat juga kan. Jadi kalau dengan zakat pendapatan kita, kita tak tolak, dia akan berlaku double bayar Yes. zakat untuk simpanan tu. Ya, betul Macam Nadia, tu bagus. kan dok. Betul. Okey. Tabung haji dia telah mengeluarkan zakat. Okey, jadi duit kita tu dah dikira dah dikeluarkan zakat lah. Okey, jadi sebab itulah kita tolak supaya tidak berlaku 2 kali zakat. Okey, jadi settle dah. Kita kira zakat kita dah ada dah, kita boleh buat dah faham dah macam mana tolakan itu dibuat. Kemudian baki dia lah, barulah kita dapat jumlah berapa yang wajib dikeluarkan zakat. Okay. Harta yang bersih lah untuk kita keluarkan zakat. Katalah tadi, katalah kita dapat 50,000 lah katakan. Okay, dekat jumlah D tu, bahagian A tolak B campur C tu, kita dapat 50,000. So 50,000 tu lah kali dengan, kita tolak dah. Selepas tabung haji tu pun dah tolak. Okay, kita dapat 50,000, so kalilah dengan 2.5. Okay. Faham macam mana untuk mengira zakat pendapatan. Okay, cuma saya nak sebut dari segi had kifayah ni dia mungkin berbeza lah antara negeri. Apa yang dibenarkan ditolak itu juga berbeza antara negeri-negeri di Malaysia. Dia tak sama. Itu semua bergantung kepada fatwa di negeri berkenaan lah. Okay. Okay, ada soalan? Okay, tak ada tu. Okay, terima kasih kepada Jafni dan ahli kumpulan. Terima kasih doktor. Tadi. Okay, sama. Okay. Minta maaf kawan-kawan. Okay, nanti baikin lah. Okay, kita pada kumpulan 3. Kumpulan 3 zakat apa? Nak cari yang pendek-pendek je ni. Okay, kita pergi kepada zakat KWSP dulu. Siapa kumpulan mana tu? Dan saya. Okay. Ambil. Bulan berapa, Sabrina? Bulan 4 doktor. 4. Okey. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil daripada 24. Next slide. Ahli grup. Okey, ni ahli grup. Dapatlah kita ke soalan yang kumpulan kami dapat. Okey, Encik Fahmi tinggal dan bekerja di wilayah persekutuan. Dia berumur 40 tahun dan telah mengeluarkan wang caruman KWSP sebanyak RM30,000 dari skim pengeluaran perumahan. Okey, sebelum kita ke next slide Sab. Okay, sebelum kita ke pengiraan, saya nak terang sikit lah. Okey, bagi skim pengeluaran untuk tujuan hajah asliyah seperti pengeluaran perumahan yang Encik Fahmi nak keluarkan tadi tu, pengeluaran pendidikan, pengeluaran kesihatan dan pengeluaran hilang upaya kekal, mesyuarat telah memutuskan bahawa tidak dikenakan zakat ke atas pengeluaran tersebut. Jadi apa itu hajah asliyah? Hajah asliyah ni adalah keperluan asas seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesihatan. Bagi pengeluaran untuk tujuan-tujuan ini adalah dikecualikan zakat. Okey, kita ke pengiraan. Okey, dalam soalan tadi tu Encik Fahmi dia tak sebut. Dia hanya sebut kata dia buat keluar duit untuk pengeluaran perumahan saja. Dia tak hamak kata dia nak buat keluar duit tu untuk buat rumah, sama ada rumah tu keperluan asas dia ataupun semata-mata untuk pelaburan dia. Jadi kalau keperluan asas maksudnya dia tak ada rumah lagi. So dia nak buat keluar duit tu untuk bina rumah. Jadi
bila keperluan asas tak dikenakan zakat. Tapi kalau pelaburan ni contoh macam okey bawa keluar duit 30,000 tu, dia bawa keluar duit and then dia belilah rumah mana-mana dan dijadikan rumah tu sebagai rumah sewa. Itu pelaburan. Jadi bila duit yang dia bawa keluarkan tu untuk pelaburan, maksudnya dia kena bayar zakat. Okey, ni zakat pengiraan dia. Jumlah wang KWSP yang 30,000 tu darab dengan kadar yang telah ditetapkan 2.5%. Jadi kita akan dapat RM750. Jadi jumlah zakat yang Encik Fahmi perlu keluarkan kalau dia bawa keluar rumah untuk pelaburan, dia kena bayar zakat RM750. Itu saja. Okay. Terima kasih. Siapa tu jawab? Siapa yang cakap tadi? Siapa yang present? Saya tak perasan. Saya Maina. Puteri Nurhaliza. Puteri, okay, terima kasih Puteri. Okey. Itulah tu. Okey, pada asasnya KWSP yang disimpan simpanan di KWSP tak diwajibkan zakat lagi. Kerana dia bukan milik sempurna. Tapi bila kita bawa keluar, so dia dah jadi milik sempurna lah. Okay, pada waktu itu wajib dikeluarkan zakat. Tetapi ini pandangan di wilayah kan? Ya, betul. Okay, di wilayah persekutuan, okay, mereka keluarkan keputusan. Okay, hanya sekiranya pengeluaran itu untuk tujuan asas, okay, hajat asliyah tadi, okay, keperluan yang asal lah, okay, keperluan yang asas lah kita katakan, okay, perumahan. Ada lagi apa lagi selain perumahan? Pendidikan termasuk tak? Pendidikan, kesihatan, pengeluaran hilang dia. Okey, untuk keperluan itu tidak dikenakan. Tidak diwajibkan zakat. Walaupun dia dah jadi milik sempurna sebab dia dikira sebagai hajat asliyah, satu keperluan kepada mereka kan. Ini pandangan yang diguna pakai oleh Ustaz Zakat Pemawib di wilayah persekutuan lah. Okay, mungkin kalau di negeri lain mungkin dia tidak ada keputusan ini. Okay, dia kira bila keluar saja, bila cukup nisab itu maka dikeluarkan zakat sebelum digunakan duit tersebut. Mungkin ada perbezaan lah mengikut kepada keputusan yang dibuat di peringkat negeri. Okay, mungkin pihak Majlis Fatwa lah di peringkat negeri yang akan buat keputusan tersebut. Okay, dan akan digunakan pakai oleh institusi zakat di negeri tersebut. Okey. Clear ya? Simple lah yang ni. Okey, terima kasih. Ada soalan tak? Okey, terima kasih kepada Puteri dan juga rakan-rakan di kumpulan 4. Okey, sempat lagi tak kalau kita nak bagi satu lagi yang pendek? Bulan apa yang mudah, yang pendek dia punya ni? Bulan 5 buat apa? Sempat lagi tak kita nak buat satu lagi? Boleh ke? Saya buat zakat takaful. Takaful boleh lah. Kejap je tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Doktor dengar tak? Dengar. Okay. Saya wakil daripada Kumpulan 5 ingin membentangkan berkaitan zakat takaful. Okay. Takaful seperti yang kita tahu bahawa ia adalah skim pelindungan kepada golongan-golongan yang akan yang ditimpa
dia akan ditimpa musibah pada satu hari. Okey. Zakat takaful ataupun takaful ini ia bersifat simpanan ataupun pelaburan, yang mana apabila ia bersifat simpanan ataupun pelaburan maka kaedah pengiraan zakatnya adalah sama dengan zakat simpanan, wang simpanan. Okey, yang mana syarat untuk next slide apa Nurina? Nurina, next slide. Okey. Okey, apabila sampai mana dah? Okey, apabila zakat takaful ini bersifat simpanan ataupun pelaburan maka ia kaedah pengiraan dia sama dengan zakat wang simpanan. Okey, berdasarkan kepada soalan bahawa Samad ni mendapat pulangan sebanyak 35,000 di atas takaful yang dilakukan. Okey, next slide. Okey. Okey, maka kaedah pengiraannya sama, iaitu syarat utama cukup haul iaitu 1 tahun dan cukup nisab iaitu 2.5 ataupun samaan dengan 85 gram emas. Maka tadi yang saya kata macam soalan tadi, Samad dia mendapat pulangan sebanyak 35,000, maka 35,000 itu darab dengan 2.5 dapat 875. Okey. So zakat yang perlu dikeluarkan oleh Samad adalah RM875 pada tahun tersebut. Okey. Tetapi dalam konsep takaful ini dia akan diberikan satu pulangan tunai iaitu dividen dan yang kedua adalah dana risiko peserta. Okey. Bila seseorang individu ataupun Samad ini apabila Samad ni mendapat dividen maka ia perlu dicampurkan dengan simpanan yang dia ada tu dan dia perlu bayarkan zakat. Tetapi zakat dalam takaful ini tidak boleh dikeluarkan kepada macam mana? Dalam takaful dia memang pada awal-awal kita punya kontrak kita akan ada perjanjian yang mana dia akan ada dana risiko iaitu surrender value. Surrender value ni lah yang kita tetapkan apabila satu hari nanti kita sebagai pencarum nak batalkan polisi tersebut maka kita akan dapat surrender value itu. Maka zakat tak akan dikenakan kepada surrender value dan ia hanya akan dikenakan kepada cash value iaitu simpanan dan dividen yang akan diberikan pada setiap tahun itu. Okey, apabila surrender value itu tidak dikenakan maka andai kata pada satu hari pencarum nak batalkan polisi itu maka surrender value itu dikira sebagai wang yang boleh digunakan dan boleh dibelanjakan. Maka apabila boleh dibelanjakan dia menjadi wang simpanan. Okey. Bila wang simpanan maka seseorang individu itu perlu membayar zakat. Okey, faham tak? Saya terang. Soalan? Ya, apa? Ada soalan? Jadi dalam takaful ini bagi takaful keluarga lah. Takaful keluarga bukan takaful motor. Istilah dia panggil apa? Takaful apa lagi? Yelah contohnya macam mak ayah kamu kan ada kereta. So setiap tahun dia kena ambil takaful. Okay. Dia kena renew takaful dia untuk kereta. Okey, yang itu dia memang tidak ada simpanan lah. Maknanya kalau contohnya kereta dia kena katalah 2,000. Okay, takaful dia.
takaful kereta tu 2,000 setiap tahun. Jadi 2,000 tu dia bayar pada takaful. So duit itu bukanlah kata burn kita kadang-kadang kalau insurans konvensional lebih kata burn lah duit tu kan. Okay. Jadi 2,000 tadi dia tidak masuk kepada akaun peribadi lah, akaun milik individu lah. Itu orang yang mencarum tadi. Okay. Semuanya akan masuk kepada akaun risiko lah. Okay. Duit yang 2,000 tu lah yang akan dikumpul dengan semua yang ambil insurans takaful kereta tadi untuk diberi kepada mereka yang ditimpa musibah. Okay. So dalam jenis takaful yang jenis macam tu dia tidak ada simpanan. Jadi dia tak ada lah zakat. Okay, tapi yang ada ni untuk takaful keluarga. Contohnya takaful dalam ni, contoh yang saya bagi takaful pendidikan kan. Sebab bila seseorang itu dia mencarum takaful, so dia akan ada 2 akaun lah sebenarnya. Duit dia katalah sebulan 100 dia bayar. Okay, mungkin RM80 dia akan masuk kepada akaun peserta. Okay. Akaun yang untuk risiko. Okay, RM20 risiko yang sikit. Okay, RM20 dia masuk kepada akaun risiko. Okay, RM80 dia akan masuk dalam simpanan. Okay. Mungkin dalam tu lagi dia pecah pula kepada pelaburan dan sebagainya. Okay, jadi yang contohnya yang masuk, yang RM80 yang masuk dalam akaun simpanan kita tu, yang itulah yang kita akan dapat balik. Itu yang akan jadi milik kita. Yang itu akaun dalam tu yang dikenakan yang tertakluk kepada zakat. Sekiranya dalam tu dah cukup. Sebab akaun yang dalam tu kita boleh bawa keluar. Dia dah jadi milik sempurna kita. Okay, jadi kita kena tengoklah kalau dia dah cukup nisab, kita kena keluarkan zakat lah. Okay. Kita cuma tak ambil saja duit tu. Dia tidak seperti KWSP. Okay. Dia ada persen lah. Dia ada persen yang berapa yang kita kena maintain dalam tu. Okay. Jadi yang lebih daripada minimum requirement dia, yang tu dikira milik sempurna. Walaupun kita tak ambil, dia milik sempurna kita kena kira zakat. Okey, dan semasa seperti yang kawan-kawan kamu sebut tadi, sekiranya dah matang, so semua pulangan ataupun duit yang kita dapat itu adalah tertakluk kepada zakat lah. Kita kena keluarkan zakat. Okey. So tolong share. Ada soalan. Saya attendant. Mana pergi pula attendant ni? Sekejap. Ada soalan ke? Siapa yang tak scan lagi? Okey ke semua? Faham ke? Kita dah bincang zakat takaful, zakat KWSP, zakat pendapatan, zakat emas, zakat simpanan. Faham, alhamdulillah. InsyaAllah faham doktor. Okey. Alhamdulillah. Ada lagi yang scan ke? Saya buka ni lah. Azinuddin ada tak? Muhammad Azinuddin? Azizul Fadli? Tak ada. So, 2 orang tak ada.
Okey. Jadi saya rasa itu saja. Alhamdulillah. Kita dah bincang zakat pendapatan, USP, takaful, zakat emas dan zakat simpanan. InsyaAllah kita sambung dengan ada lagi 4 kumpulan. 6 kumpulan lagi ya. 6 kumpulan lagi. Harapnya kita dapat habiskan pembentangan pada hari Rabu nanti insyaAllah. Okey, jadi yang mana bentang dah tadi tu baiki semula. Betulkan balik dan nanti saya nak minta kamu submit dekat ni lah, online learning. Ataupun saya akan buat folder je lah. Sekejap. Nanti tengoklah saya bagi tahu nak submit kat mana. Jadi itu sahaja untuk hari ni. Kita jumpa lagi insyaAllah pada hari Rabu ini. Okay, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.